Okay. So insyaAllah hari ni kita kelas tutorial yang pertama untuk semester 2. Kita akan mulakan dengan topik 4 lah ya. Sebab kita adalah alasan untuk jadikan dia, kita bincang dia dululah ya. Sebab kita nak assignment kita topik 4. So kita buat dia, kita ajar dulu yang ni so that cepat assignment kita boleh release kat you all lah ya. Saya rasa by this Friday insyaAllah soalan assignment tu boleh di-release lah ya. So bila saya dah dapat yang lengkap dan saya akan releasekan pada kamu ya. Contoh ya untuk soalan assignment. Alright. So hari ni kita akan masuk dulu kepada topik aromatic compound ya. Okay. So sebelum kita mula ya, saya nak Okay, saya nak memperkenalkan sedikit lah tentang apa-apa yang berkaitan dengan aromatik dalam organic compound lah ya. Okay, so kalau kita tengok organic compound ni ya, organic compound ya, organic compound ni adalah compound yang mengandungi banyak elemen karbon dan juga hidrogen lah ya. Organic compound kita boleh divide dia kepada dua lah ya. Satu yang tidak mengandungi elemen selain daripada karbon dengan hidrogen. Ni ada dua ya, elemen karbon dengan hidrogen sahaja. Yang ni elemen karbon, hidrogen dan ada non-metal elemen. Contohnya seperti oksigen, nitrogen, sulfur dan lain-lain lah ya. So khusus untuk organic compound yang hanya mengandungi karbon dengan hidrogen sahaja, ini kita namakan sebagai hydrocarbon lah. Ni hydrocarbon. Yang elemen contohnya seperti ethanol. Ni adalah structure ethanol lah ya. This is ethanol. Ethanol ni dia bukan dinamakan sebagai hydrocarbon, tapi dia adalah organic compound ya, tapi dia bukan hydrocarbon lah ya. Alright. Jadi sekarang kalau kita tengok ya, kita masuk kepada benzin. Benzin ini adalah sebenarnya sejenis hydrocarbon ya. Sebenarnya dia adalah sejenis bahan yang hanya mengandungi karbon dan hidrogen sahaja. Okay. So, benzin. Kalau kita tengok ya, aromatic compound. Aromatic, kita belajar. Kita belajar aromatic compound. Ya. Okay. Aromatic compound. Okay. Apakah special sangat tentang aromatic compound ni? Aromatic compound ni dia punya karakter tersendiri. Okay. So aromatic compound contohnya kita ada benzin lah ya. Kita ada benzin ya. Okay, benzin. This is the structure of benzin lah. Ni benzin. Benzin dia mengandungi karbon dengan hidrogen sahaja. Ya, ni benzin. This is benzin lah. Okay. Ada karbon dalam bentuk cyclic. Ni dia dalam bentuk cyclic. Ini namanya, kalau dalam gelang macam ni, dia karbon dia berterusan bonding kepada karbon yang lain. Ini kita namakan dia sebagai cyclic, dalam bentuk cyclic lah ya. Ada juga dalam bentuk alilik ya. Okay, contohnya yang ni dia open chain lah, kita panggil dia open chain. Ini open chain. Kalau macam ni, ini adalah organic compound, hydrocarbon, tapi dia bukan dalam bentuk, dia dalam bentuk alilik. Dia open chain. Dia bukan, maksudnya karbon dia ada yang tidak, yang
tidak bonded kepada karbon yang lain lah. Macam ni, this is dalam bentuk cyclo lah. Ni dalam bentuk cyclo. Ya, bentuk cyclo lah. Ya, dalam bentuk cyclo. Ini namanya dalam bentuk alilik lah. Open chain lah. Open chain. Ya. Ini dalam bentuk gelang. Cyclic lah. Ya. Aromatic compound ni adalah sejenis cyclic compound lah. Ya. Okay. Okay. Cyclic dengan allylic. Ya. Itu kamu kena tahulah. Ya. Open chain. Allylic ataupun open chain ataupun dalam bentuk cyclic lah. Ya. Okay. Aromatic compound ni adalah hidrokarbon yang berada dalam bentuk cyclo. Cyclo lah. Ya. Okay. So, contohnya kita ada benzin. Benzin adalah sejenis aromatic compound. Benzin. Ya. Benzin tu macam mana struktur dia? So, dia ada 6 karbon yang disusun dalam bentuk cyclic. Ni cyclic lah sebab dia punya bonding karbon tu berterusan lah. Ya. Satu ni kepada karbon yang lain, kepada yang lain, dia cyclic lah ya. Dia tak putus bonding dia. Alright. Jadi benzin dia mengandungi ikatan ganda, double bond. Dia mengandungi ikatan ganda lah. Setiap satu karbon itu mengandungi terikat kepada satu H. Okay. Ini adalah struktur benzin. Kalau kita tengok ya, karbon dalam mana-mana bonding, karbon dia akan membentuk 4 bonding lah, 4 bonds. Kalaulah kamu tiba-tiba tersalah lukis, karbon tu ada 3 bonding je, maksudnya saja kamu memang salah. Saja kamu dah memang salah. Karbon dia akan buat 4 bonding. Okay. Dalam organik lah, dalam organik memang kita akan temui karbon dia akan buat 4 bonding lah. Ya. Kecuali dalam mekanisme dan lain-lain tu tak boleh nak cerita lah. Okay. Karbon dia akan buat 4 bonding. Yang akan, kalau kamu jumpa elemen nitrogen, dia akan buat 3 bonding. 3 bonds lah. Ya. Kalau oksigen dia akan buat 2 bonds. Okay. Hidrogen dia akan buat 1 bond lah. Okay. Alright. So sekarang kalau kita tengok ya. Ini adalah satu structure of benzene lah. Structure benzene. Benzene ini adalah sejenis aromatic compound. Benzene adalah sejenis aromatic compound. Apakah itu aromatic compound? Saya nak tanya kamu. Apakah itu aromatic compound? Okay. Aromatic compound ni dia ada pelbagai cerita tentang aromatic compound. Saya nak tunjukkan perbezaan dia di antara aromatic dengan non-aromatic compound. Ya. Okay, katalah saya ada molekul ini juga. Saya ada molekul ini. Ini bukan aromatic compound. This is non-aromatic. Saya nak tunjukkan kepada kamu perbezaan di antara non-aromatic dengan aromatic compound. Yang ini kita namakan sebagai cyclohexene. Tak payah tahu nama lagi. Ini adalah non-aromatic. Non-aromatic. Ini adalah aromatic compound. Ini adalah sejenis hidrokarbon juga. Ini pun sejenis hidrokarbon juga. Kedua-duanya adalah hidrokarbon. Tetapi compound yang pertama adalah compound aromatic. Compound yang kedua adalah non-aromatic compound. Ya, non-aromatic compound. Okey. So sekarang, apakah perbezaannya di antara aromatic dengan non-aromatic compound? Okay. Apakah perbezaannya di antara aromatic dengan non-aromatic compound? Okey. Kalau kita tengok dari segi persamaan dulu. Okey. Ini namanya benzin lah. Compound satu ni, ni double bond dia kan. Yang ni pun ada double bond juga tapi satu je. Ya. Yang lain tu semua single bond. Yang lain tu semua single bond lah. Okay, single bond. Okay. Yang ni ya compound 2 tu juga ada double bond, ada single bond.
Okey. Tapi kalau kita tengok dekat compound yang pertama ada 3 single bond, ada 3 double bond. 1, 2, 3. Kan? Ada 3 double bond. Yang ni ada 1 single bond. Itu dari segi similarity lah. Tapi kalau dari segi differences, kalau kita tengok di sini, ya, first compound ni dia ada 3 single bond yang conjugated lah, maksudnya berselang-seli. Ya, yang ini ada 1 je. Okay. So kalau kita tengok dari segi tindak balas, apa yang berlaku? Walaupun compound 1 ni dia ada double bond, ya, selalunya double bond dalam organik dia akan mengalami tindak balas penambahan. Ya. Dia akan mengalami tindak balas penambahan. Okey. Okey, tetapi kalau kita tengok tindak balas penambahan di dalam aromatik tidak berlaku walaupun dia ada double bond, ya. Dalam compound 1 ni, dia ada double bond. Sepatutnya biasanya double bond dia akan mengalami tindak balas addition. Maksudnya dia akan buka gelang dia ni. Yang ni pun sama. Okey, kalau compound 2 ni tindak balas dengan hidrogen, ya. Apa yang berlaku ialah kita akan dapat hasil yang macam ni. Kita akan dapat hasil yang sebegini. Okey, kita akan dapat hasil yang sebegini. Okey. Apa jadi kepada double bond? Double bond akan terbuka. Dia akan terima hidrogen yang masuk ni. Dia akan terima H dengan H ni. Okey, satu karbon ni akan ambil satu H. Karbon yang ni ambil H yang ni pula lah. Ya. So, apa yang berlaku ialah, okey, ini H yang asal, Karbon yang pertama ni, okey, dengan karbon yang kedua akan masing-masing ambil satu H daripada hidrogen yang dimasukkan. Ini adalah tindak balas. Biasanya organik compound yang ada tindak balas, ada ikatan ganda 2 ataupun ikatan ganda 3, mereka ini adalah berkecenderungan untuk mengalami tindak balas addition. Tahu? Mereka contohnya macam ni lah. Yang apa terjadi? Double bond dia akan terbuka. Okey, hidrogen akan masuk. Yang ini adalah bagi tindak balas non-aromatic. Ya, non-aromatic. Okey, tetapi bagi benzin, tindak balas tersebut tidak berlaku. Ya, tindak balas tersebut tidak berlaku. Bila kita masukkan hidrogen, sepatutnya boleh tindak balas lah kat sini. Karbon ini terima H, karbon ni terima H, setiap karbon ni akan terima H. Sebab dia ada double bond. Tetapi dalam benzin ini tidak berlaku. Ya, ini tidak balas tidak berlaku. Kenapa tidak balas tidak berlaku? Sebab double bond dalam benzin ni adalah double bond yang stabil. Dia tidak akan digunakan untuk bertindak balas. Jadi apabila benzin kita tambahkan dengan hidrogen, ya, kita dapati no reaction occur. Tindak balas tidak akan berlaku. Ini contoh bagi aromatic compound yang specialnya tentang aromatic compound, ya. Ini specialnya tentang aromatic compound lah. Walaupun dia ada double bond, walaupun dia ada ikatan ganda, tapi tindak balas addition, tindak balas penambahan. Ini kita namakan sebagai tindak balas penambahan lah. Kita tambahkan hidrogen ini masuk kepada aromatic compound 2 pada hidrokarbon. Ini tindak balas penambahan, kita tambah hidrogen. Tapi walaupun benzin ini ada ikatan ganda 2, tapi tindak balas penambahan tidak berlaku. Tidak berlaku lah, ya. Kenapa tidak berlaku? Sebab double bond dalam benzin ini adalah double bond yang special, double bond yang stabil. Jadi tidak akan dibuka double bond ini untuk menerima reaktan yang lain di dalam benzin lah, ya. Jadi kalau dia tak terima
bahan yang lain masuk kepada benzin, maka tidak berlaku tindak balas balas reaction. Ya. Dia hanya boleh berlaku tindak balas substitution. Dia boleh substitute. Benzin dia tak akan sacrifice dia punya double bond ini. Okay, dia akan, kalau dia nak bertindak balas juga, nanti kita akan tengok tindak balas dia akan sacrifice dia punya hidrogen. Dia buang, dia akan substitute hidrogen dia dengan benda lain. Contoh, ya, contoh, kalau dia nak bertindak balas, okay, kalau benzin nak bertindak balas, ya, contohnya, katalah kita ada ini, benzin, okay, dia nak bertindak balas, dia tak akan buka dia punya double bond lah, ya. Okey, contohnya kalau dia nak bertindak balas dengan Cl2. Okey. Dalam catalyst lah, dia kena ada catalyst, ya. Okey, apa yang berlaku ialah dia akan sacrificekan dia punya hidrogen. Dia tak akan sacrifice dia punya double bond lah. Sini sepatutnya kalau dalam organik biasa ada double bond, memang itulah tapak untuk tindak balas. Tetapi bukan pada benzin, ya. So benzin dia akan maintain dia punya double bond ini. Okay, dia akan sacrificekan dia punya hidrogen. Ya, kalau tindak balas itu berlaku lah, ya. Okay, dia akan buang H. Okay, dia akan terima reaktan yang dimasukkan Cl, ya. Dan side product dia adalah HCl lah, ya. Jadi dia akan buang dia punya H, dia akan buang dia punya H lah. Ni dia buang kat sini lah, ya. H ni dia akan buang, gantikan dengan Cl. Double bond dia tidak akan sacrifice. Ya, Jadi kalau kita tengok benzin ni, aromatic compound ni, dia akan lakukan tindak balas substitution. Dia substitute dia punya H. Dia substitution, tindak balas berlaku. Tetapi addition, sebagaimana hidrokarbon yang ada double bond ni, okay, dia tidak akan berlaku macam tu lah, ya. Tindak balas addition dia tak akan buat, walaupun dia ada double bond lah, ya. Dia hanya akan lakukan tindak balas substitution. Itu adalah sedikit berkenaan dengan aromatic compound, ya. Sedikit berkenaan dengan aromatic compound lah, ya. Aromatic compound ni walaupun dia ada ikatan ganda. Ikatan ganda ni adalah sebenarnya tapak untuk tindak balas berlaku. Tapi dia akan buka dia punya double bond lah, ya. Okey. Itu sedikit lah kita bandingkan antara aromatic dengan compound yang bukan aromatic lah, ya. Okey. Jadi persoalannya sekarang ialah bagaimana kita nak mengenali suatu compound itu adalah aromatic ataupun non-aromatic. Macam mana kita nak kenali satu compound itu dia aromatic ke tak aromatic? Okay. So, macam mana cara kita nak mengenali compound tersebut aromatic ataupun non-aromatic? Dia ada ciri dia. 4 ciri yang kita akan saya akan perkenalkan. Pertamanya, dia mesti cyclic. Cyclic. Dia dalam chain lah, ya. Cyclic, dia planar. Macam mana dia planar? Okay. Yang ketiga, completely conjugated of the pi electron. Lepas tu yang keempat, obey Huckel's rule. So, aromatic compound ni adalah compound yang cyclic. Contohnya seperti benzin tadi. Sebelum tu saya nak ajar kamu, ya. Cara penulisan dalam organic compound. Cara penulisannya ni. Sebelum kita masuk yang ni. Cara penulisan, okay, ada 3 cara penulisan lah dalam cara penulisan. Okay, ada 3 cara penulisan. Yang pertama, cara penulisan adalah dalam bentuk expanded. Cara nak menulis organic compound. Yang kedua adalah dalam bentuk condensed. Yang ketiga adalah dalam bentuk skeletal. Okay.
Macam tadi saya lukis benzin, saya lukis macam ni. Ini cara penulisan expanded. Semua bonding kita tunjuk. Ni kita namakan cara penulisan. Sebelum saya cerita tentang aromatic compound ya, cara penulisan adalah dalam bentuk expanded. Boleh juga kita tuliskan dia dalam bentuk condense. Okay, carbon dengan H ni tak nampak bonding. Ni. C dengan H ni kita tunjuk bonding. Macam ni tunjuk bonding kan? Ini cara penulisan secara expanded. Kalau penulisan secara condense, carbon dengan hidrogen tu tak ada bonding. Okay. Nampak tak? Ini secara condense lah. Okay. Satu lagi cara ialah secara skeletal. Macam ni. Carbon dengan hidrogen tu langsung tak nampak dah. Cuma kita tahu dekat bucu ni ada carbon. Carbon tu dia mesti cukup bonding. Ni cara penulisan. Yang ni semua cara penulisan. Kalau kamu nampak macam ni kan, ni apa benda lah main tak tahulah apa benda ni. Hexagon apa ni, rumah ke? Tak, ini benzin. This is benzin. Carbon kat hujung ni dia ada kat hujung bucu ni. Ini macam mana? Ini compound apa ni? Ini satu carbon, dua carbon, tiga carbon. Maksudnya kalau saya nak lukiskan dia, nak tuliskan dalam bentuk expanded, saya tuliskan dia macam ni. C, H, ada tiga carbon. Macam ni lah. Pastikan carbon cukup 4 bonding. Kan? Carbon mesti ada 4 bonding. Okay, carbon. Okay, 3 bonding adalah nitrogen. 2 bonding adalah oksigen. 1 bonding adalah hidrogen. Macam itulah cerita dia. Ya? Okay. Ni nanti kenapa saya ajar ni dulu? Sebab nanti kamu akan jumpa soalan lah. Ni kenapa lukis macam ni? Yang ni kenapa lukis macam ni? Pening pula nanti kan? Tak tahu. Jadi saya ajar dulu cara penulisan dalam organic compound. Ada 3 cara penulisan. Okay. Expanded, condensed and also the skeletal. Yeah. Okay. Alright. So. Yes. Okay. So, macam mana kita nak tahu sesuatu compound itu adalah aromatic compound? Okay. Aromatic compound dia mesti cyclic. Dia mesti cyclic. Okay. Kalau compound yang macam ni, CH2, CH3, ni saya lukis dalam bentuk condense. Yang ini dia bukan aromatic. Ini bukan aromatic lah. Ini bukan cyclic. Dia bukan cyclic. Tapi kalau dia macam ni, ni cyclic. Ini adalah compound yang cyclic lah. Ini compound yang cyclic. Ini cyclic compound lah. Yang ini bukan cyclic. Tak cyclic. Ini rata ke hidup? Entahlah. Tahulah teman. Kan? Nak tengok dia rata ke hidup, macam mana kita tengok? Ciri-ciri nak tengok dia rata ke hidup, ialah kita tengok. Pada karbon itu, pada setiap karbon. Setiap karbon tu, kalau dia ada satu double bond, 2 single bond. Compound tu confirm rata. Compound tu mesti confirm planar. Ya, dia mesti planar. Ya. Okay, contohnya kalau kita ada
Macam ni. Okey. Kita ada kompon ni. Tengok ni. Benzin lah. Saya lukis benzin lah. Senang sikit. Cek. Okey, benzin katalah kan. Saya lukis benzin Carbon. Okey. Ada carbon. Carbon. Okey. Tengok carbon ni. Okey. Cuba tengok dekat carbon ni. Kita ambil colour. Okey. Kita tengok dekat carbon ni. Okey, nak tahu dia planar ke tak? Kita tengok berapa dia punya setiap carbon ni, dia carbon ni dia mesti mengandungi satu double bond, dua single bond. Macam tu. Dia akan jadi molekul yang planar. Setiap karbon dalam tu. Setiap karbon dalam tu kalau dia macam tu lah cirinya, dan dia akan jadi molekul yang planar lah. Okey. Jadi sekarang kita check. Cuba tengok kat karbon yang pertama ni. Cuba check dekat karbon yang pertama. Check karbon pertama. Okey, ni karbon yang kedua. Karbon 3, karbon 4, 5, 6. Okey. Dekat karbon yang pertama, cuba perhatikan. Okey. Dia ada satu double bond, ada dua single bond. Dekat karbon satu. Dekat karbon satu ni, dia ada, lagi sekali saya ulang. Okey. Okey, dekat carbon 1 ni, dekat carbon 1, okey, dia ada, kita ambil warna ni lah. Satu double bond, carbon 1 lah, kita refer kepada carbon 1 ni ada dua single bond. Okey, maksudnya carbon 1 ada satu double bond, ada dua single bond. Okey, sekarang kita check dekat carbon 2 pula. Check dekat carbon 2, dia ada satu double bond, dua single bond. Carbon 3 pula, dia ada satu double bond, dia ada dua single bond. Carbon 4, satu double bond, okey, dua single bond. Carbon 5 pun sama, carbon 6 pun sama. Faham tak ni? Maksudnya semua karbon yang ada dalam hidrokarbon tersebut, jika dia mengandungi satu single bond, satu double bond, dua single bond, dia akan jadi molekul yang molekul yang planar. Macam ni lah. Contoh yang lain, katalah kita ada ni, kita ada carbon, kita ada macam ni. Yang ni planar tak? Yang ni planar tak? Kita tengok ni. Planar ke tak planar? Tengok ni. Planar ke tak? Kita tengok planar ke tak? Perhatikan. Okay. Planar ke tak? Jawab dulu. Tengok dulu. Sekejap lagi saya tanya. Saya panggil. Planar ke tak planar? Okay. Mari kita panggil. Siapa ya? Nak panggil siapa ni? Mari kita tengok. Kita panggil siapa?
Lihat siapa. Nur Anis Zakia. Nur Anis Zakia. Yang molekul tadi tu planar ke tak? Yang bawah. Planar. Mana tadi? Yang ni, planar tak? Dia planar tak? Hello? Ya, planar. Yang ni planar tak? Planar ke tak planar? Anis? Anis? Planar. Dia planar ke tak planar? Kenapa dia planar? Ada 2 double bond. Ada 1 double bond. Ada 2 single bond. Ada. Ada. Sekali lagi. Ada 1 double bond. Sekali lagi Anis. Ada 2 single bond. Silap pula. Ada 1 double bond. Lepas tu ada 2 single bond. Saya terkeluar lama dah. Baru. Hello? Tak lama. Tak lama ya. Okay. Ini kat sini kak. No problemo. Okay. So sekarang kita nak cerita pasal yang ketiga lah ya. Completely conjugated. Okay. So kalau kita tadi saya cerita pasal sigma bond, kamu dengar tak?
Tadi sigma bond faham tak? Faham ya? Saya dah keluar. Okey, mari kita lihat. Okey. Contohnya kalau kita ada bonding kan. Bonding dalam bonding, apa-apa bonding lah, covalent bond. Kalau saya terkeluar, kamu beritahu saya dekat grup ya. Cek. Kamu jangan diam je tau. Ni saya ada lagi ke? Saya okey ke tak? Ada medium. Ada ya. Okey. Bonding dalam covalent bond ni kalau kita tengok kalau dia single je semua ni, ini kita namakan sebagai single uh, uh, sigma bond. Ni sigma bond. Ni sigma bond. Ni sigma bond tu kita namakan sebagai pi bond. Yang ni sigma. Bond yang kedua ini akan jadi pi bond. Ini sigma, ni sigma. Yang ni bond 3 bond lah kat sini. Okey. Yang ni sigma, 2 ini akan jadi pi bond. Okey. Boleh ha? Okey, saya just nak pastikan saya masih ada ni. Okey. Maksudnya sekarang kalau kita tengok, ini adalah pi bond. Pi bond ini, okey, elektron yang digunakan adalah pi elektron lah. Adalah pi elektron lah. Ya, pi elektron. Ya. Jadi apa maksud yang ketiga ni? Apakah maksudnya yang ketiga ini? Okey, apakah maksudnya yang ketiga ini? Maksudnya kalau kita tengok sekejap ya, saya nak padam sekejap. Okey, dia kata completely conjugated of the pi electron. Maksudnya sekarang dia berselang-seli. Pi electron tu berselang-seli. Tak, satu ada, lepas tu kat sini tak ada. Lepas tu kat sini ada. Maksudnya ini pi. Ni pi bond. Ini pi bond. Ini pi bond. Pi bond ini berselang-seli. Pi bond ini berselang-seli lah. Syarat untuk menjadi aromatic compound, syarat yang ketiga ialah dia punya pi elektron tu mesti berselang-seli. Dalam benzin ni dia berselang-seli lah ya. Pi elektron dia berselang-seli. Kalau dalam molekul yang macam ni, sekejap ya. Saya lukis sekejap. Okey. Katalah saya ada cyclo juga macam ni kan. Ini ada double bond kat sini. Ni. Pi elektron dia berselang-seli tak? Cuba tengok. Yang ni pi elektron dia berselang-seli tak? Ini ada? Tak. Ini tak ada? Tak ada? Ada. Ini berselang-seli tak dia punya pi elektron? Cuba jawab supaya saya pastikan saya tak lost from radar. Ini berselang-seli tak dia punya pi elektron? Tak kan? Sebab apa? Tak. Tak kan? Sebab ni ada. Yang ni ada pi. Ini ada pi. Yang ini tak ada balik. Kan? Dia tak berselang-seli. Macam ni, ada, tak ada. Ada, tak ada. Dia conjugated lah. Itu maksudnya conjugated lah. Dalam erti kata yang mudah, itu adalah conjugated of the pi electron. Faham ya? Faham ke tak faham? Faham.
Okey ke tak okey? Nak saya terang balik? Nak saya terang lagi ke? Hello? Hello? Okay, madam. Masih tak okey tak? Ada. Okey, faham ya? Masih tak faham tak? Masih tak, are you there? Ya. Okey, Afika boleh ha? Afika faham ya? Okey. Okay, alright. So, dia completely conjugated formula dia for n plus 2 equal to pi electron. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok dalam Hooke's rule tu, apabila kita masukkan dalam formula ini, nilai n itu mesti sejenis integer. Integer. Banyak 2 elektron. Satu bonding menggunakan sebanyak 2 elektron lah ya. Okey, jadi kalau dia menggunakan sebanyak 2 elektron, maksudnya jumlah pi elektron dalam ini Hooke's rule punya um, andaian lah ya. Jadi kita boleh katakanlah benzin ini adalah sejenis aromatik
Okay, ni nampak tak ke? Okay ya? Hello? Hai. Dengar saya tak? Dengar madam. Dengar. Tadi kan saya dah terang sampai mana? Kamu cerita sikit. Yang obey Hackers Rule tu faham tak? Obey Hackers Rule tu faham tak? Hello? Sampai formula. Sampai? Afika tak faham? Faham. Tak faham ya? Okey, saya cerita balik lah obey Hackers Rule tu. Boleh? Okey ya? Hello? Boleh. Apa dia? Tak dengar lah Mio. Tak clear, tak clear. Boleh medium. Boleh. Saya cerita balik. Obey Hackers Rule. Yang tu. Completely conjugated ni boleh tak? Kalau kamu tak bagi saya feedback, saya tak boleh nak tahu apa benda sebenarnya sampai mana saya pergi tadi. Boleh tak kamu tolong bagi saya feedback? Don't worry. Kalau jangan bimbang lah, saya takkan apa benda kat kamu. Yang tiga ni, yang ni ketiga ni okey ke tak okey? Boleh tak? Saya nak minta sangat kerjasama kamu, tolonglah tolong beri saya feedback sebab saya jadi susah, saya nak cerita sampai mana pun saya tak tahu. Yang ketiga ni boleh ke tak boleh? Tak dengar lah, tak dengar. Saya tak clear. Madam, Ya? masa completely conjugate tu suara madam sekat. Oh, suara saya sekat. Saya ulang balik lah ya macam tu. Boleh ha? Okay. Ya. Saya ulang balik completely conjugated ya. Okay, boleh. Tak ada masalah. Kalau kamu tak bagi saya jadi susah. Saya susah sebenarnya. Bukan kamu yang susah. Saya yang susah. So, saya harap kamu bagi saya sama ya. Please lah. Okay, saya ulang balik sampai completely conjugated lah. Okay. Okay, benzin ni kalau kita tengok, ini kita ada sigma bond. Ini pi bond lah. Bond yang kedua tu adalah pi bond. Ya. Okay, kalau kita tengok di sini. Benzin ni dia memenuhi syarat yang ketiga iaitu completely conjugated of the pi electron. Maksudnya kalau kita tengok dekat sini, yang ini pi electron dia berselang-seli. Itu maksudnya pi electron dia berselang-seli. Ini ada pi electron, sini tak ada. Sini ada pi electron. Sini kenapa dia pi electron? Pi electron sebab dia dibentuk daripada pi bond lah. Kan tadi saya kata kita ada dua jenis bonding. Satu bonding ni bonding sigma bond. Ini adalah pi bond. Pi bond dibentuk oleh pi elektron lah. Dua elektron kat sini. Ni pi elektron ada di sinilah ya. Pi elektron. Maksudnya pi elektron dia berselang-seli. Boleh faham ya? Alright, seterusnya dia obey Hackers Rule. Obey Hackers Rules tu maksudnya apabila kita masukkan dalam formula 4n plus 2 equal to pi elektron, ya, nilai n itu mesti sejenis integer. Integer lah. Dia mesti sejenis integer lah ya. Okay. So contoh calculation dalam benzin kita ada 4n plus 2 equal to pi elektron. Di sini satu bonding ni ada dua elektron pi. Ni 2, 4, 6. 2, 4, 6. Jadi 6 pi elektron lah. Jadi kita ada n sama dengan, okey, bawa 2 belah sana. Kita ada 4n plus 4. N sama dengan 1. N mesti integer maksudnya 1, 2, 3, 4. Dia tak boleh 0.5, 0.6 tak boleh. Ya, tak boleh ya. So kalau dia dapat 0.6 maksudnya molekul tersebut dia bukan aromatic compound lah ya.
Jadi benzene adalah sejenis aromatic compound kerana dia cyclic, dia planar, dia completely conjugated, dia obey Huckel's rule. Obey Huckel's rule sebab dia punya nilai N tu sama dengan 1. That is integer. Faham tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kita ambil contoh yang lain. Katalah kita ambil satu contoh yang lain lah. Kita ambil satu contoh yang lain. Okey. Katalah saya ada compound yang ini. Yang ni. Compound ni adalah dia cyclic. Betul? Dia cyclic, betul? Dia planar. Planar tak ni? Planar sebab dia ada satu. Setiap carbon ni ada satu double bond, 2 single bond. Planar. Okey, lepas tu completely conjugated of the pi electron. Ni ada, yang ni tak ada. Yang ni ada balik. Kan pi electron, ni tak ada. Macam tu. Lepas tu Huckel's rule dia obey tak? Tengok dia punya Huckel's rule dia obey ke tak? Kita kira lah. Ni pi electron, pi bond, ni pi bond. Okey, jadi sekarang for n plus 2 equal to 4. Satu bonding ni menggunakan sebanyak 2 elektron lah. Ada 2 pi, ada 2 pi bond, maksudnya dia menggunakan sebanyak 4 elektron pi. Ya. Jadi for n equal to 2. For n equal to n equal to 0.5. Ini obey tak Huckel's rule? Obey tak Huckel's rule? Dia adalah 0.5. Faham ke tak faham? Hello, Mio, faham tak? Faham. Tak boleh nak cakap apa lah. You all diam je. Tak bagi feedback dekat saya apa-apa. Faham ya? Jadi ini maksudnya yang ni dia tak obey Huckel's rule. Maksudnya aromatic. This is non-aromatic compound lah. Ni bukan. Okay. Mari kita tengok contoh yang lain. Ya. Okay. Kalau saya bagi compound yang ni pula. Ni dia cyclic. Cyclic, yes. Yang kedua, planar tak? Planar, ya betul. Semua ni planar. Kan? Setiap carbon mengandungi satu double bond. For n plus 2 equal to 8. Jadi for n sama dengan 6. N sama dengan 6/4. Ni obey tak Huckel's rule? Obey tak Huckel's rule? Hello? Tak. Cakap seorang ke? Cakap ramai-ramai ni? Masih ada di sini ke? Obey tak Huckel's rule? Yang tadi tu? Tak. Boleh obey tak Huckel's rule? Tak. Okey, tak kan? Sebab apa? Dia punya nilai N tu bukan
integer lah kan. Jadi dia tak obey Hooke's rule lah. Jadi molekul ini non-aromatic. Non-aromatic compound lah. Okey, lagi satu. Saya bagi tunjuk contoh. Ya. Satu, saya tunjuk contoh. Okey. Tak ada. Macam ni pula. Okey. 3, 4, 5. Okey. Ini. Yang ni saya tengok. Yang ini cyclic. Ya, satu dia cyclic. Yang kedua dia planar. Okey. Yang ketiga completely conjugated ya. Yang keempat obey tak Hooke's rule. Obey tak Hooke's rule. Okey, kalau kita tengok dia obey ke tak obey Hooke's rule, kita tengok 4n plus 2 equal to 2, 4, 6, 8, 10. Kan? Sorry Azfar, ada kelas. Okey. Okey, jadi n sama dengan 4n sama dengan 8. N sama dengan 2. So dia obey Hooke's rule lah. Dia cyclic, dia planar. Dia ada completely conjugated and dia obey Hooke's rule. Jadi molekul ini adalah aromatic compound. Ya. This is aromatic compound. Okay. Rasa sampai sini saja. Ya. Sampai sini saja. Pukul 12 dah. Sorry lah terlebih masa sikit ya. Okay. Kalau tak ada apa-apa kita dismiss ya. Okay. Kamu nanti ada kelas lain. Okay. Dismiss ya. Bye. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam.